Okey semua, kita ulang kembali. Jadi tahun ni saya akan ajar korang buku yang saya nak, saya harap semua dah belilah. 2 je buku matematik 1 dan matematik 2. Kalau boleh kita buat buku barulah sebabnya topik tahun ni adalah topik tingkatan 4. Untuk hari ni kita keluarkan buku matematik 1. Saya akan beri nota juga pada awak dan juga awak perlu buat latihan dan perlu hantar sebagai bukti awak ni adalah seorang yang pegang amanah, yang bertanggungjawab dan boleh menjalankan amanah. Itu yang penting. Jadi apa-apa soalan, apa-apa latihan mana yang korang tak tahu nak jawab, boleh PM tepi saya akan bantu mana yang boleh. Jangan risaulah. Saya hanya marah kalau tak buat. Kalau buat tapi tak tahu nak jawapan tu, yang itu lain. Dia cuba cari jawapan. Okey. Jadi, untuk topik pertama kita akan pelajari adalah tajuk berkaitan dengan fungsi dan persamaan kuadratik. Seperti mana yang awak lihat pada paparan. Saya ada buku teks digital. Korang, saya tak pasti korang ada ke tak buku teks. Saya harap semua sudah dapat. Dapat tak? Saya tak suka cakap sorang-sorang. Saya kalau boleh korang on je mic ataupun kamera lagi bagus. Kalau segan tak apalah. Tapi saya lagi suka kalau korang on kamera. Okay? Nampaklah sedikit bagaimana kita bersemuka biarpun di alam maya. Begitu dia. Okay. Ada soalan setakat ini untuk berkenalan? Pokoklah nak tanya, nak tulis nama cikgu apa? Tulislah nama cikgu. Siti Zainab. Di muka hadapan buku korang. Kalau ada ruang lah. Saya pun tak pasti buku baru ni bagaimana. Okey, kalau yang belum beli buku tulis, dia macam mana nak cakap ya, ada tak kertas? Yang penting kena buat. Kalau tak ada kertas, tak ada buku baru, bolehlah guna buku yang lama. Saya bagilah juga kelonggaran. Atas sebab-sebab yang tertentu lah ya. Saya harap siapa yang ada buku baru, guna buku baru. Okay, sebabnya korang perlu hantar ya gambar pada saya dan saya akan semak. Lepas tu saya akan semak semua jalan kerja korang, lepas tu saya akan respon. Boleh guna buku lama tapi saya lebih galakkan guna buku baru. Sekiranya tak ada buku baru, bolehlah gunakan dahulu. Selanglah satu muka surat. Tulislah situ matematik tingkatan 4. Jadi korang semua dah naik tingkatan 4. Ada pelajar yang saya rasa saya pernah mengajar, ada yang saya tak pernah mengajar, ada yang dah tahu macam mana saya, ada yang dah lupa macam mana saya. Okay. Jadi kita sama-samalah belajar ya, cikgu pun belajar juga. Kita saling belajar untuk membaiki diri kita. Gitu dia. Okay. So, saya ada nota dah. Ni nota saya. Jadi untuk yang pertama kita nak mengenal pasti dan menerangkan. Okay, sebelum tu, boleh kita mulakan? Cikgu ni laju je. Boleh kita mulakan kelas malam ini? Okay, saya tak nak ambil masa yang panjang. Kalau boleh, kalau tak sampai sejam pun tak apa. Target saya macam tu lah. Okay, paling lama pun sejam lah. Okay, kehadiran saya akan bagi di hujung kelas. Jadi jangan lari-lari. Saya ada attendance, meet attendance, saya boleh check. Sekiranya memang data korang ni jenis on off, saya tahulah siapa. Saya pun rumah saya ni tengah hujan. Harap-harap line saya cantik lah. Okay, semua jelas skrin yang saya share ni? Boleh nampak ya? Okay. First kali kita nak berkenalan dengan fungsi dan persamaan kuadratik. Apa dia kuadratik? Ingat tak? Ungkapan kuadratik. Korang pernah belajar berkaitan dengan algebra. Algebra dalam satu pemboleh ubah. Algebra dalam dua pemboleh ubah. Kemudian korang ada belajar berkaitan dengan indeks X kuasa 3 darab X kuasa 4. Macam tu. Kalau kuadratik, ungkapan kuadratik adalah dalam satu pemboleh ubah lah ya. Kita fokus pada dalam satu pemboleh ubah. Satu pemboleh ubah maksudnya hanya ada satu je huruf dekat sini. Dan kuasa tertinggi dia adalah kuasa
ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah ialah ungkapan yang kuasa tertinggi pemboleh ubahnya ialah kuasa 2. Sekejap, saya guna warna lain. Apa nampak tak? Okay. Tak cantik tulisan. Besarnya. Okay, kuasa 2. Bentuk dia macam mana? Bentuk bagi ungkapan kuadratik adalah A X kuasa 2 tambah BX tambah C. Pernah nampak? Biasa nampak? Okey, ingatlah ungkapan kuadratik. Nak salin ke? Kalau tak sempat salin, saya akan beri dalam grup kelas PDF ni. Saya akan send dalam bentuk PDF. Okey? Okey. Jadi, bentuk dia ni AX kuasa 2 tambah BX tambah C dengan keadaan A, B dan C dia tu adalah integer. Dan A tak boleh sama dengan kosong. Sekiranya, kenapa A tak boleh sama dengan kosong? Sekiranya A sama dengan kosong. Okay, saya bagi contoh Jika A sama dengan kosong, kita akan dapat persamaan BX tambah C. Yang mana BX tambah C ini adalah ungkapan linear. Jadi bentuk dia AX kuasa 2 tambah BX tambah C adalah untuk kuadratik. Jelas ya? Okey. Jadi sekarang kita berkenalan. Tadi tu secara general dia. Jadi sekarang ni kita nak berkenalan pula. Apa contoh dia? Contoh dia macam ni. Okey, ni arahan dia lah. Tandaikan right pada ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah dan pangkah pada yang sebaliknya. Jika bukan, kita berikan justifikasi. Justifikasi ini apa? Justifikasi di sini memberi maksud kita kena bagi dia sebab. Sebab apa kita kata dia bukan? Sebab apa kita kata dia ya? Okey? Okey. Jadi untuk yang pertama. Sebab saya guna warna ni, saya tak pasti kalau saya guna highlight warna kuning nampak tak? Nampak tak? Harap-harap nampak lah ya. Okey, yang pertama. Yang ni. 2x kuasa 2 tambah 5. Adakah ni ungkapan kuadratik? Okey, jawab. Tulis di sini. Ya ataupun bukan? Kita tengok pemboleh ubah dia ada berapa? Ada 1. Kita tengok kuasa dia. Kuasa tertinggi pada huruf tu, kuasa apa? Kuasa 2 ataupun lain? Kalau ya, tulis ya. Kalau tidak, tulis tidak. Tunggu, saya tunggu. Okey, seorang dah jawab. Bagus. Bagus. Hebat korang. Okey. Jadi, jawapannya adalah ya. Sebab kuasa tertinggi dia kuasa 2. Jadi, kita turun jawablah. Ya. Justifikasi kenapa? Kerana kuasa tertinggi. Alamak, tak cukup. Pemboleh ubah ialah 2. Gitu. Okay, justifikasi dia ni lah sebab apa. Sebab apa kita kata. Apa-apa yang berlaku ada sebab. Ada sebab dan ada akibat dia ya. Okey. Yang seterusnya kita tengok soalan yang kedua. X kuasa 3 tambah 6. Adakah ini ungkapan kuadratik? Jika ya, tulis ya. Jika tidak, tulis tidak. Bagus. Okey. Tidak. Kenapa tak? Kenapa tak? Tidak. Justifikasi dia apa? Kenapa kita kata yang ini bukan ungkapan kuadratik? Kerana kuasa tertinggi bagi pemboleh ubah ialah 3.
Bagus. Ya macam ni ya. Kita kata kerana kuasa tertinggi bagi pemboleh ubah ialah 3. Jadi yang ini bukan ungkapan kuadratik. Bagaimana kalau bentuknya begini? Saya jumpa soalan ni tapi saya tak ingat saya jumpa di mana. Buku teks pun saya tak bawa. Soalan yang seterusnya, soalan yang ketiga ni. Adakah ini ungkapan kuadratik? Aha. Dia pening. Okey, ada kuasa 2. Okey, betul ada kuasa 2. Ada satu je huruf, ada X. Tapi yang ni kuadratik ke tidak? Semua dah senyap dah ni. Krik-krik. Okey. Tahu ke tak? Kalau tak tahu tulis tak tahu. Kalau tahu tulis tahu. Dia fikir tu. Kan senang macam tu. Jangan risau, saya akan bantu. Okey, untuk yang ketiga ini, yang ini bukan ungkapan kuadratik ya. Sebab kalau kita tengok bentuk dia, dia tak ikut bentuk tadi. Bentuk tadi bentuk apa? Bentuk tadi dia mesti AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Kat sini dia ada yang ni. 1/2 ni. 1/2 itu bersamaan juga dengan, ni indeks. Ingat lagi tak? Dia akan jadi 4X kuasa 2 tolak punca kuasa 2 X. So dia dah tak ikut bentuk dia. Nampak tak yang tu? Nampak dia sikit? Ni. Punca kuasa 2 X. So yang ini bukan ungkapan kuadratik. Kenapa? Kerana bukan dalam bentuk ungkapan kuadratik. Korang nampak tak kalau saya guna pen merah ni? Nampak lah ya? Sebab dalam skrin saya dia macam warna dia terlalu terang. Saya kena tukar lah warna lain. Warna apa ya? Ini hitam lah kot. Okey. Okey, bagus. Okey, yang seterusnya D. 1/2 M kuasa 2. Kuadratik ke tak? You? Selain daripada cara kita tengok bentuk dia kan, korang boleh explore menggunakan GeoGebra. Okay, GeoGebra, sekejap saya tengok ada tak dalam saya punya tab saya ni. Kita boleh guna GeoGebra. Saya buat new, clear all. Clear all. Okay. So tadi persamaan dia adalah 1 tak ada per lah. Ni matrix. Sekejap ya. 1/2 X kuasa 2. Okay. Selain daripada kita tengok bentuk dia kan, macam mana nak tahu dia adalah kuadratik ke tak, kita boleh explore menggunakan apps GeoGebra dalam handphone kita. So kalau kita key in,
kita akan dapat satu graf bentuk senyum sebentuk parabola. Yang ini kita panggil bentuk parabola. Jadi 1/2 X kuasa 2 tadi, tadi dia guna M ya. Okay. 1/2 M kuasa 2 tadi adalah ungkapan kuadratik. Okey, yang seterusnya 2X kuasa 2 tolak 3/X kuasa 2. Siapa kata ya, siapa kata tidak? Sebelum saya tunjuk jawapan. Okey, ini padam. Apa soalan tadi? 2X kuasa 2 tolak 3/X kuasa 2. 2X kuasa 2 tolak 3/X kuasa 2. Ya. Kita cuba tengok graf dia. Graf dia jadi bentuk macam ni. Ini bukan graf bentuk parabola ni. Nampak? Ini bukan bentuk parabola, bukan bentuk senyum tadi. Jadi, yang ini bukan ungkapan kuadratik ataupun kita boleh kata sebab dia bukan dalam bentuk je lah. Okey? Boleh faham tak apa ungkapan kuadratik? Semua okey? Boleh jelas ungkapan kuadratik? Tak ada respon. Okey, kita tak nak bazir masa, kita nak seterusnya. Seterusnya kita nak tentukan nilai A, B dan C. Tadi kan kita dah berkenalan dengan bentuk bagi apa yang tidak ni? Oh ni yang tadi. Okey, tentukan nilai A, B dan C bagi setiap ungkapan kuadratik berikut. Bentuk ungkapan kuadratik tadi, apa bentuk dia? Okey. AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Jadi kita bandingkan dengan contoh-contoh yang saya beri di bawah ni ya. Okey, so kita tulislah kat atas ni. AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Jadi apa nilai A dekat sini? A sama dengan 2. Apa nilai B kat sini? Okay, B dia termasuk simbol depan dia negatif 5. Okay. C apa? C kat sini? Apa nombornya? 1. A, B dan C ni apa? A adalah pemala bagi pemboleh ubah X kuasa 2. Maksudnya nombor lah. Nombor yang depan X kuasa 2 tu. B adalah pemala bagi sebutan yang ada X. Sering sebutan lah kan. Okay. Maksudnya depan nombor di depan huruf X sahaja. Macam yang tengah-tengah tu lah. Okay. C adalah nilai yang hujung sekali. Nilai pemala. 1. Okay, nanti kita akan tengok A, B dan C ni sebenarnya dia ada maksud dia tahu. Tapi ni kita berkenalan je lah untuk tahu dia punya nilai dahulu ya. Okay, bagaimana pula dengan B? B. B adalah 2X kuasa 2. Ni kuasa 2 ya. Tolak 4. Kalau kita susun dia, kita tulis dia punya formula. AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Apa nilai A? A adalah di depan X kuasa 2. So A sama dengan 2. Apa nilai B? Ada tak nilai B? Ada tak dekat sini? Tak ada kan? Kalau tak ada, B sama dengan kosong. Jadi C? Nombor je. C sama dengan negatif 4. Tapi cikgu, B ni kosong. Ya, yang tak boleh kosong apa tadi? Hanya A. A tak boleh kosong. B dan C boleh. Okey. Kita buat yang seterusnya. Untuk C. Apa nilai A dia?
Tik, tik, tik. Okay, 1/2. Bagus. Okay, apa nilai B dia? 5. Bagus. Seterusnya, C. -3/2. Hebat, hebat. Okay, yang lain mana yang macam confuse tu bolehlah kita sambil-sambil belajar tak apa. Nanti latihan kena buat sendiri. Yang ni kita kira berinteraksi. Okay. Okay, yang seterusnya D. Apakah nilai A? Ada nombor tak depan X kuasa 2 tu? Tak ada kan? Tapi ada simbol negatif kat situ. Kalau kat sini, situasi ini, A tu adalah bersamaan dengan negatif 1. Negatif 1. Okay, B. Apa nilai B? Negatif 3. Bagus. Jangan tinggalkan tanda depan dia tu ya. Okay, C sama dengan negatif 9. Okay. Jadi, seterusnya kita nak berkenalan dengan fungsi kuadratik. Tadi tu ungkapan. Apa beza ungkapan dengan fungsi? Beza ungkapan dengan fungsi, ungkapan bentuk dia tadi. Macam mana saya nak conteng? Saya conteng biru. Apa? Apalah. Okay. Ungkapan kuadratik, dia punya bentuk dia AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Fungsi kuadratik adalah dalam bentuk Fx sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Tu beza dia. Ungkapan dia hanya ada sebutan je tanpa ada simbol sama dengan. Fungsi adalah yang melibatkan ni, apa Fx tu. Fx ni bila ada perkataan Fx sama dengan apa-apa, itu kita panggil dia sebagai fungsi. Kita nak kenal fungsi kuadratik sebagai hubungan banyak kepada satu dan seterusnya kita nak ceritakan dia punya ciri-ciri fungsi kuadratik ni apa. Jelas? Okey. Tadi kita berkenalan dengan macam mana nak tahu bentuk ungkapan kuadratik itu apa. Yang seterusnya ni kita nak berkenalan dengan fungsi kuadratik. Jadi, macam saya sebut tadi, fungsi kuadratik adalah Fx sama dengan Ax kuasa 2 tambah Bx tambah C. Okey. Imbas kembali. Kita dah belajar, korang dah belajar 4 jenis hubungan. Saya tak ingat waktu korang tingkatan 3 kalau tak silap saya ke tingkatan 2 macam kita dah belajar berkaitan dengan hubungan yang melibatkan fungsi ni. So ada 4 jenis. Yang pertama hubungan 1 kepada 1. Maksudnya kalau ada satu objek, misalnya sini X, image dia, saya salah lah patut kat luar ni kan. 1, so dia macam ni. Satu objek kepada satu image. Yang ni Fx dia. Ingat lagi tak? Saya harap korang ingat lah ya. Kalau tak ingat nanti carilah. Carilah apa dia berkaitan dengan fungsi-fungsi ni. Jadi, hubungan satu kepada banyak, satu objek kepada banyak image. X. Pecah. Banyak kepada satu, objek dia ada banyak, dipetakan pada satu image. Memang ayat dia lah. Seterusnya hubungan banyak kepada banyak, dia banyak lah. Saya tak tunjuk lah kat sini. Kalau ada soalan nanti saya akan carilah short-short video yang berkaitan dengan jenis hubungan ni supaya korang boleh ingat balik apa dia punya formula. Sebab apa? Sebab SPM untuk korang punya
format, dia bukan macam kek yang tingkatan 5 SPM 2020 tau. Dia memang hanya untuk soalan tingkatan 4 dengan 5 je yang biasa keluar. 1, 2, 3 tu tingkatan 1 je. Tapi korang nanti semua keluar daripada tingkatan 1 sampai 5. Tak boleh tinggal-tinggal. Jadi sebab tu kita kena belajar. Kalau saya laju, beritahu cikgu laju, cikgu slow sikit. Okay? Okay. Jadi kita nak tahu, kita nak kenal fungsi kuadratik ni sebagai hubungan banyak kepada satu. Ini adalah daripada buku teks korang pada muka surat. Oh, saya tak ambil ya. Kejap. Ni. Pada muka surat 6. Jadi sesiapa yang ada buku teks muka surat 6, bolehlah sambil-sambil saya tunjuk, korang pun melihatlah bersama di mana dia berada. Okey, sediakan pembaris. Sebabnya kat sini kita nak tengok bilangan titik persilangan dia macam tu lah lebih kurang. Okey. Okey. Berdasarkan graf fungsi yang diberi, lukis satu garis yang selari pada paksi X pada graf B dan C seperti yang diberi dalam contoh A. Kemudian tu kita tandakan dia punya persilangan bagi graf fungsi dan kita nyatakan bilangan titik persilangan dan koordinat persilangan. Oh, banyak ni. Okey. Saya harap jelaslah ya. Jelas tak? Okay. Turun sikit. Okay. So, pada muka surat buku teks korang standby satu pembaris. Kalau tak ada buku teks, bolehlah tengok saya punya, korang punya handphone ataupun komputer ataupun laptop yang korang guna sekarang ni. Jadi, diberi fungsi fx sama dengan x kuasa 2 tolak 3x. Macam ni kita nak tentukan yang ini adalah hubungan dia banyak kepada satu. Okey. Banyak kepada satu objek, banyak kepada satu image. So kita tengok, kita buat letak pembaris kita lebih kurang macam ni. Lebih kurang macam ni. Lepas tu kita buat garisan. Okey, kita pun buat garisan. Garis. Okey. Alah, tebal ni garisan. Okay, kita pun garis. Bila kita garis, kita akan dapati akan ada dua tempat persilangan. Satu kat sini, satu lagi dekat sini. So, apa koordinat dia? Koordinat yang pertama apa? Koordinat pertama adalah X dia 1. Alamak. Y dia 4. Koordinat yang kedua, X dia 4, Y dia 4. Siapa yang masih tak boleh nak baca koordinat? Angkat tangan. Mana nampak kat sini kan? Okay, koordinat. Nak tulis koordinat X dulu baru Y. Maksudnya kita baca dulu nilai dia yang kat bawah ni apa. Lepas tu baru kita tengok Y dia berapa. Okay. So, kita pun lengkapkanlah jadual. Bilangan titik persilangan ada berapa? 2. Koordinat titik persilangan dia tadilah, negatif 1, 4. Saya pun salah. Okay, negatif 1, 4 Okay, seterusnya kalau yang ni kita pun buatlah satu lagi garisan. Kita pun garislah di mana-mana. Katakan saya ambil garisannya di sini. Hai. Okay. So ada dua titik persilangan. Sini satu, sini satu. Ada berapa titik persilangan? 2.
So kita punya koordinat dia. Koordinat sini, ada yang tak tahu baca ya? Siapa tak tahu baca? Saya dah tak boleh besarkan, ni paling besar. Okey, cara nak baca graf, kita tengok daripada 0 ke 2 ni, berapa dia punya nilai? 2. Ada berapa kotak kecil dalam tu? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, satu kotak tu berapa nilai dia? 2 bahagi 10, 0.2. So, kita pun tengoklah. 1, 2, 3. Apa nilai dia kat sini? 0.2, 0.4, 0.6. So, 0.6, 0.6. Y dia 3. Koordinat dia kat sini 2, 1, 2, 3, 4, 5. So, sini 3. Yang ini 3.4. Y dia 3. So, kalau kita tukarkan dia kepada bentuk macam ni kan. X dia apa? X dia kita ada 0.6 dengan 3.4. Y dia apa? Y dia 3. So, banyak kepada 1. Fx. Hubungan ni hubungan banyak kepada 1. Kalau kita buat garisan selari pada mana-mana, buat turun, kita akan dapati dia masih ada 2 titik persilangan. Jadi, kita kat sini kita dah buktikan bahawa fungsi kuadratik hubungannya adalah banyak kepada 1. Okey? Kalau dia tanya, alamak dah tak boleh kecil lah. Macam nak kecil ni? Okey? Berapa titik persilangan? 2. Apa koordinat dia tadi? 0.6, 3. Kat sini 3.4, 3. Macam mana nak tahu dia punya hubungan dia? Macam tadilah. X tu ada 2 tapi Y dia ada 1 je nilai kan yang persilangan tadi. Jadi yang ni hubungan banyak kepada 1. Apakah jenis hubungan fungsi kuadratik? Banyak kepada 1. Macam ni. Ingat balik ni. Ini yang saya tunjuk ni. Ni. Nampak tak? Ni. Tak nampak. Ni tak nak lah. Ni. Kita dah pernah belajar waktu tingkatan 2. Saya rasa tingkatan 2. Okey. So, kita dah tahu, kita dah menentukan bahawa fungsi kuadratik hubungan dia adalah banyak kepada 1. Next, kita nak kenal apakah ciri-ciri graf fungsi kuadratik. Kat sini kita akan berkenalan dengan bentuk graf dia macam mana, titik maksimum minimum dia macam mana, paksi simetri dia bagaimana. Okey. Jadi, saya gunakan ni lah ya. Okay, fx. Katakan saya gantikan dia dengan x kuasa 2 tambah 2x tolak 1. Kenapa tak jadi? Tu. Okey. Apa persamaan dia tadi? Fx, x kuasa 2 tambah 2x tolak 1. Yang ini adalah fungsi kuadratik. So, kita perhatikan bentuk dia. Bentuk apa? Senyum. Dia tak kalau saya masukkan yang lain.
Mana fx? Tak ada fx dah. Okay, kalau saya tukar. Tadi kita tengok depan x kuasa 2 apa nombor dia? Nombor positif. Apa bentuknya? Senyum. Okay, kalau negatif? Mana dia punya ni? Wait. Keluar pun. Bila negatif, graf dia jadi bentuk masam. Korang okey tak ni? Semua macam senyap je. Tadi macam laju je. Yang ni macam dah senyap. Okey. Ada dua bentuk graf parabola. Satu graf parabola dalam keadaan senyum. Satu lagi bentuk graf parabola dalam bentuk masam. Graf yang bentuk macam bentuk U ni kita panggil dia sebagai parabola. Kalau awak tengok bola, kalau macam korang sepak bola, sepak tung masuk gol macam tu kan. So kita nampak bentuk bola tu naik turun macam bentuk bukit kan. Tu kita panggil bentuk tu adalah bentuk parabola. Okay, bentuk parabola ni adalah bentuk bagi fungsi kuadratik. Kalau fungsi linear bukan. Fungsi linear dia akan jadi garis lurus. Saya tak tunjuklah kat sini ya. Okay, kembali kepada nota kita. Okay. Bagi graf fx kuasa 2, fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c, yang mana a tak boleh sama dengan kosong, hanya ada dua bentuk graf. Graf yang pertama bentuk senyum. Jadi, graf bentuk senyum adalah bagi graf yang nilai a dia adalah nilai positif. So, nilai positif kat sini. Yang ni nilai positif A lebih besar daripada kosong ni adalah positif. Jadi, grafnya bentuk senyum. Bagi nilai A yang negatif, seperti yang ini, nilai A negatif, kita akan dapati bentuk graf. Dia bentuk masam. Yang mana graf ini kita panggil graf bentuk parabola. Parabola. Okay. Nilai A tu yang menentukan bentuk graf. Sama ada dia senyum ataupun masam. Ataupun dia boleh dalam nasi yang lain nilai A juga digunakan untuk menentukan bentuk graf tu sama ada kurus atau kembang. Contoh tadi Tadi kita dapati bentuk dia macam ni kan. Ni adalah fx. X kuasa 2 tambah 2x tolak 1. Apa nilai A dia? Taik. Tadi kita baru belajar. Apa nilai A dia kat sini? Kelas. Hari. Cepat. Ni dah sunyi dah ni korang ni. Hello. Nilai A. A bagi x kuasa 2 tambah 2x tolak 1. Apa nilai A dia? Alamak. Oh. Kejap. Bateri low. Tak ada jawapan. Nilai A dia adalah 1. Bila A dia 1, bentuk dia macam ni. Kalau saya tukar A dia kepada nilai yang besar. Contohnya saya gantikan dia dengan 8. Contohlah ya. Tengok bentuk graf dia. Tadi nilai A1 bentuk dia macam besar sikit kan. Sekarang saya tukar kepada 8. Dia jadi kurus. Tukar kepada 80. Macam mana ni? Lambatnya ni.
Misal tak guna ni. Lagi kurus. Bila nilai A dia tu positif, dia makin besar graf parabola tadi daripada saiz normal, dia jadi makin kurus, makin kurus. Cuba kalau yang negatif. Sekarang kita kecilkan dia. Salah. Negatif. Okay, negatif dulu. Kita tengok negatif dulu. Lambat. Cepat. Keluar pun akhirnya. So, bila A negatif, kita akan dapat bentuk parabola yang keadaan masam. Negatif, masam. Okey. Ini negatif, A dia sama dengan negatif 1. Kalau kita kecilkan lagi nombor negatif tu. Oh, ada yang baru nak masuk ni. Baru baca WhatsApp agaknya. Okey, saya kecilkan lagi. Katakan saya nak tukar kepada negatif 10. Dah belum ni? Okay. Gitu. Tadi kalau tukar kepada perpuluhan 0.2. Lambat lah. Tu dia baru nampak. So nampak tak? Kalau korang ada GeoGebra ni, korang install dalam handphone korang boleh bermain-main lah dengan dia. Jadi kita boleh berkenalan dengan bentuk dia. Makin besar, makin kecil. Kalau nilai A dia tu adalah nilai nombor bulat yang semakin besar, graf awak akan jadi semakin kurus. Tapi kalau dia dalam bentuk perpuluhan, semakin kecil nilai perpuluhan 0.999 contohlah ya. 99 contoh. Oh, ini dah satu. Okay, ni baru betul. Baik. Ini menghampiri kosong, tak boleh. So A tak boleh sama kosong. Bila A sama kosong, dia akan jadi bentuk je ni. Graf linear. Yang ni sebab 0.00009999 tu, dia adalah bentuk menghampiri kosong. Jadi A sama kosong, dia akan jadi bentuk linear. Bukan ungkapan kuadratik. Okay. Kita teruskan dengan yang seterusnya. Titik maksimum atau minimum. Okay. Kalau kita tengok tadi, saya tukar balik yang ni. Kembali kepada 01. Alamak, hilang. Okay. Okay. Dalam graf parabola ni, awak akan dapati dia ada kita panggil apa? Vertex, punca. Special point. Special point dia. Kat sini yang pertama ni. Ni, nampak tak ni? Dia tak boleh tak tunjuk lah. Macam mana nak gerakkan dia? Okay, saya boleh on off kan. Nampak tak? Yang C ni. C tu adalah titik minimum. Maksudnya titik yang paling rendah. Kat sini dia panggil turning point lah. Tapi sebenarnya dia ada titik minimum. Manakala A dengan B adalah punca. Nanti kita akan kita akan belajar macam mana nak cari punca ni. Kalau daripada graf, yang ini adalah punca. Kenapa kita panggil punca? Sebabnya awak tengok dekat nilai A ni, dia berada pada paksi
X. Berada pada garisan paksi X. Jadi Y dia sama dengan kosong. Bila Y kosong, X ada nilai, X yang tu kita panggil sebagai punca. Jadi macam ni lah ya. Okey. Bagi graf senyum, yang ini kita panggil sebagai titik minimum. Bagi graf masam, macam bukit tinggi ni, yang tu kita panggil sebagai titik maksimum. Tadi saya sebut apa? Saya salah sebut Yang ini adalah titik minimum. Ni nanti nota kena buat lah ya. Ikutlah korang punya kesesuaian. Okey. Itu berkaitan dengan titik maksimum dan minimum. Seterusnya, graf parabola ni kalau kita lipat, kita akan dapati dia sama saiz tau sebenarnya kiri dengan kanan. Jadi bila di tengah-tengah tu kita panggil paksi simetri. Paksi simetri itu adalah pada dia punya turning point tadi, pada titik maksimum ataupun titik minimum. Nilai X dia tu tadi. Kalau dia tak beri dia punya nilai ni, kita boleh cari daripada persamaan yang diberi. X sama dengan negatif B per 2A. Ini general dia lah ya. Kesimpulannya secara generalisasinya setiap fungsi kuadratik ada satu paksi simetri. Lepas tu paksi simetri tu dia akan lalu pada titik maksimum atau titik minimum bagi kuadratik tersebut lah. Latihan. Kosong. Okay. Latihan tu kita akan tengok daripada buku teks. Ada soalan tak setakat ini? Memandangkan dah 9.20. Ada ke tak? Ni dah senyap ni. Saya risau kau bila korang. Tak ada Ego, tak ada soalan. Baru masa, lepas tu tak ada soalan. Bagus. Tapi yang saya akan download rakaman ni. Saya akan masukkan dekat channel YouTube saya untuk korang tengok bila-bila masa korang nak tengok lah. So, dengan harapan nanti korang bolehlah study semula. Sekiranya bila tengok tu pun masih tak faham, bolehlah tanya. Okay. Macam mana ni? Cek latihan. Latihan. Latihan ni bagaimana ya? Korang buatlah ya? Boleh tak? Saya tengah kerja Ego. Ya, saya tak suruh hantar malam ni. Jangan risau. Saya akan bagi masa sampai hari sekejap ya. Dekatan 5 hari tu saya buat kelas hari Khamis. 4 hari. So hari ni Senin. Hantar sebelum hari Jumaat. Saya latihan dan nota hantar sebelum hari Jumaat. Sekejap lagi saya akan send kehadiran. So yang ini saya tak nak bagi jawapan untuk yang ni. Saya tak nak. Kita buat kat sini lah. Buat kat sini dulu. Okey. Jadi yang ni saya akan boleh conteng tak? Sebab boleh conteng. Okey. Jadi yang pertama. Sekejap, kau tengah kerja? Kau kerja apa ni malam-malam ni? Bukan di rumah je ke? Macam-macam lah korang ni. Okey, yang ni. B. Apa bang? Okey. B. Fx sama dengan X kuasa 2 tolak 4X tambah 3. Apa nilai A dia? A sama dengan 1. Okey. So positif kan? A sama dengan 1. 1 lebih besar daripada kosong. Graf dia bentuk senyum. Bentuk senyum Ego, bentuk senyum. Ya, bagus. Okey. Jadi dia ada titik maksimum ke minimum kalau graf senyum ni? Titik maksimum ke titik minimum? Titik ini.
Titik minimum. Sebab dia kat bawah kan. Okay. Okay. Titik dia minimum sebab dia berada di bawah so dia minimum. Koordinat dia yang ini tak adalah kat sini. Kalau nak tahu kena buka dalam GeoGebra ke apa-apa software yang korang tahu. Bolehlah explore. Ada banyak gila software berkaitan dengan matematik yang kita boleh masukkan dalam handphone. Siap ada yang dia boleh tunjuk jalan kerja pun ada. Kena pandai carilah. Okey, yang seterusnya. Fx sama dengan negatif 2x kuasa 2 tolak 4x tambah 1. Nilai A dia sama juga dengan 2, apa? Tolak 2. Apa? negatif 2. Negatif 2. Bagus. Okay. Bila negatif grafnya, graf bentuk pasar. So titik maksimum ke minimum? Graf dia sekarang bentuk Maksimum. okey, bagus ya. Titik maksimum. Okey, next. Kat sini. Sekarang yang ini kita nak cari dia punya paksi simetri dia. Kalau kat sini, nampak tak dia ada garis tu? Dia punya titik titik minimum dia adalah kat sini. So kita akan lukis satu garisan yang lalu titik minimum dia tadi ni. Yang ni adalah titik minimum. Jadi yang ini adalah paksi simetri. So dia punya persamaan sama dengan X sama dengan dia potong kat mana ni? Sah? 1. Okey, contoh yang seterusnya. Apa dia punya titik titik minimum dia? Kat sini. So kita pun buat garisan putus-putus ataupun straight line, ikutlah mana yang selesa. Okey, yang ini adalah dia punya paksi simetri. Apa dia punya persamaan? X sama dengan negatif 1. 1. Sama juga yang ini. Kita tengok dia punya titik maksimum dia. Ni titik maksimum. Sebab graf bentuk masam, kita ada titik maksimum. Buat satu garis lurus yang potong titik maksimum. Kita akan dapat dia punya paksi simetri. So kita tengok dia potong kat mana ni? X sama dengan 1. Okay. Saya tunjuk contoh yang ni sebab dalam latihan nanti korang kena buat graf ni kena lukis lah Kalau tak boleh lukis atas kertas graf korang photostat. Saya harap korang boleh photostat lah. Kalau tak boleh photostat korang print lah kat rumah ke apa kan. Okay. Boleh. So setakat ini jam pun dah pukul 9.26 jam saya. Oh latihan. Teng. Latihan kita adalah wah banyaknya nak kena buat semua ke? Alah, Ego. Sikit lah, Ego. 1 ke? 1 1 sampai I tu. Okey, yang ni kena beri justifikasi. So, tanda pada buku teks ataupun mana-mana kertas untuk korang. Nanti saya bulatkan penyelesaian. Boleh lah. Okey. So, soalan 1. Buat soalan 1. C. F. Dan juga I. Itu soalan 1. Soalan 2. Soalan 2 ni senang, tentukan nilai je. So, buat soalan A, E, I. 6.
Lepas tu 1.1b, tentukan graf. Yang ini buat semua. Ni buat semua. Sebab masa saya beri sampai hari Jumaat last. Okay, Jumaat last. Untuk korang siapkan nota dan juga latihan yang saya bagi ni. Saya harap semua boleh jawab. Kalau tak tahu nak jawab, boleh PM tepi je. Cikgu soalan 1A saya tak tahu. Boleh tak cikgu tunjuk? Nanti saya akan bagilah macam mana nak buat. Saya akan bantu. Saya tak akan tinggalkan. Melainkan periksa. Periksa kalau korang bagi tanya jawab soalan, saya takkan jawab. Okay? Jadi, dah ready? Ready dengan kehadiran? Saya copy link, saya masuk kat ruang chat. Saya tak masuk dekat dalam grup. Grup tu nanti satu link yang lain. Okay, isi kehadiran sekarang. Siapa yang dah isi, boleh bye-bye. Terima kasih sebab join kelas. Terima kasih sebab join kelas. Macam mana nak isi? Klik dekat link tu. Oh, yang Boleh cikgu bagi tadi Boleh tak? Ha? Okay, klik petisi tu lah. Oh, okey. Okay, klik isi. Kalau dah isi boleh keluarlah. Boleh, kita dah habis dah kelas kita pada malam ni. Kita dah, jam pun dah pukul 9.30. Terima kasih sebab join. Mudah-mudahan apa yang kita belajar hari ini diberkati dan dirahmati